Barik wassalim nahmadu wa nusalli ala rasulihil karim, amma ba'. Kita sambung bab adab berpuasa, syarah semalam. Pada satu ketika setelah melihat beberapa orang sahabat baginda SAW telah bersabda, "Cungkillah gigi-gigi kamu." Mereka berkata, "Hari ini kami tidak makan sedikit daging pun." Rasulullah SAW bersabda, "Daging saudaramu sipolan terselit di celah-celah gigi kamu. Dapat diketahui bahawa sipolan itu telah diumpati. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala meletakkan kita dalam penjagaannya kerana kita terlalu lalai dalam perkara ini. Bukan saja orang awam, bahkan orang-orang agama pun terlibat sama. Bukan saja mereka yang dikatakan ahli dunia, majlis-majlis ahli agama pun umumnya tidak sunyi pada perbuatan ini. Lebih teruk lagi daripada itu ialah kebanyakan mereka tidak pun menganggap bahawa perbuatan itu sebagai mengumpat. Seandainya ada was-was dalam hati kita sendiri atau orang lain, maka kita akan menepisnya dengan alasan bahawa yang diperkatakan itu untuk memberitahu perkara sebenar sahaja. Nabi SAW telah ditanya oleh seorang, apakah itu mengumpat? Baginda SAW bersabda, bercakap tentang sesuatu yang tidak disukai oleh seorang di belakangnya. Penyoal tadi bertanya lagi, bagaimana jika perkara yang diperkatakan itu sememangnya ada padanya? Baginda SAW menjawab, itulah mengumpat. Jika ia sememangnya tidak ada, maka itu adalah fitnah. Pada suatu kali, Nabi SAW telah berlalu berdekatan dua buah kubur. Baginda SAW bersabda, mereka berdua sedang mengalami azab kubur. Seorang padanya diazab kerana mengumpat dan seorang lagi diazab kerana tidak berjaga-jaga ketika membuang air kecil. Satu hadis Nabi SAW menyatakan, riba ada lebih 70 cabang. Yang paling rendah dan paling ringan ialah sama dengan dosa berzina dengan ibu sendiri. 1 dirham riba adalah lebih dahsyat daripada berzina 35 kali. Sementara riba yang paling buruk dan keji ialah mencemari maruah orang Islam. Perkara ketiga yang perlu diambil berat oleh orang yang berpuasa ialah penjagaan telinganya. Setiap perkara yang dibenci, yang haram untuk diperkatakan dan dikeluarkan oleh lidah, maka haram juga untuk memasang telinga mendengar perkara itu. Nabi SAW bersabda, kedua-dua orang yang mengumpat dan orang yang mendengar umpatan terlibat dalam dosa. Perkara keempat ialah menjaga segala anggota badan yang lain seperti menjaga tangan daripada memegang sesuatu yang haram, menjaga kaki daripada berjalan ke arah sesuatu yang haram, dan demikianlah dengan anggota-anggota badan yang lain. Begitulah juga sewaktu berbuka hendaklah dijaga daripada makanan subhat. Orang yang berpuasa dan kemudian berbuka dengan makanan daripada sumber harta yang haram adalah seumpama seorang yang berubat untuk sesuatu penyakit, tetapi mencampurkan ubat itu dengan sedikit racun. Walaupun ubat itu adalah baik untuk penyakitnya, tetapi pada masa yang sama racun dicampur itu tetap akan membinasakannya. Semoga Allah Ta'ala bagi kita taufik untuk kita ambil iktibar, amalkan dan sampaikan. Subhanallah bihamdi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah.